Jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Hari ini kita sambung tadabbur surah akhir surah Al-Furqan yang menceritakan tentang sifat ibadur Rahman. Sifat ibadur Rahman. Kita dah mula daripada awal sifat ibadur Rahman. Daripada awal surah di akhir surah Al-Furqan, Allah memulakan sifat ibadur Rahman dalam ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu di akhir surah Al-Furqan ialah kaitannya dengan awal surah Al-Furqan. Kalau kita tengok awal surah Al-Furqan ayat pertama, Tabarakallazi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah, maha banyak kebaikan Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan, iaitu Al-Quran yang antara sifatnya ialah Al-Furqan, yang membezakan antara hak dan batil, antara dosa dengan pahala, antara iman dengan kufur. Dan Allah turunkan Al-Furqan ini kepada hamba-Nya liyakuna lil alamina nazira, supaya hamba tu dengan Al-Quran yang bersifat Al-Furqan ini bukan setakat dia baca, bukan setakat dia faham, tetapi akhirnya dia menjadi nazir kepada alamin, kepada sekalian alam. Jadi kalau Quran diturunkan untuk hamba-hamba Allah menjadi nazir kepada alamin, maka timbul soalan, apa ciri-ciri nazir? Apa ciri-ciri hamba Allah hasil daripada mereka memahami Al-Quran, mereka dapat membezakan hak dan batil? Apa kesannya? Apa hasilnya? Maka jawapannya di akhir surah Al-Furqan. Inilah sifat-sifat yang berjaya dilahirkan oleh Al-Quran. Sifat-sifat yang berjaya dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpandukan Al-Quran. Dan sebab itulah semua para sahabat ada sifat ni. Dan semua para sahabat akhirnya menjadi nazir. Menjadi nazir kepada sekalian alam. Dan beberapa kali saya sebut, kebanyakan para sahabat mati di luar daripada Mekah dan Madinah. Sebab apa? Sebab Quran menjadikan mereka bersifat ibadur Rahman dan bersifat nazir. Bila bersifat nazir untuk lil alamin, untuk semua makhluk, semua manusia khususnya, bukan untuk orang Mekah sahaja, bukan untuk orang Madinah sahaja. Maka Quran menjadikan mereka nazir, dan sifat-sifat mereka itulah yang disebut oleh Allah dalam akhir surah Al-Furqan, ibadur Rahman. Jadi pengajaran kepada kita ialah bila kita faham Al-Quran, bila kita tadabbur, bila kita mengamalkan ajaran Al-Quran, mesti ada tandanya, mesti ada kesannya. Kesannya ialah
ada sifat ibadur rahman dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada, maknanya Al-Quran belum betul-betul menyerap dalam hati dan jiwa kita. Al-Quran mungkin hanya sekadar bermain di lidah, di telinga, tidak lebih daripada itu. Sebab kalau dia meresap dalam hati, dia akan nampak kesannya. Dia akan ada sifat ibadur rahman dan dia akan menjadi nazir kepada sekalian alam. Okey. Jadi ayat dalam kelas yang lepas, yang pertama kita sebut dua sifat ibadur rahman. Dalam ayat 63, dua sifat ibadur rahman. Yang pertama ialah yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam satu ayat ni ada dua sifat. Pertama, sifat tawaduk. Sebelum kita sambung sifat yang ketiga ataupun seterusnya, kita ulang kaji apa sifat ibadur rahman yang sepatut ada kepada orang yang mentadabbur Al-Quran. Pertama, sifat tawaduk, merendah diri. Kalau ada sifat sombong, rasa bangga, rasa lebih baik pada orang, dia bukan ibadur rahman. Dan sebenarnya dia belum dipandu, hidupnya belum dipandukan oleh Al-Quran. Hidupnya masih dipandu oleh nafsu. Sifat yang kedua ialah al-hilmu. Di hujung ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil bercakap, orang yang tidak bertamadun, tidak berpendidikan, bercakap dengan dia, maka apa sikap ibadur rahman? Al-hilmu. Al-hilmu ni ialah lembut, tidak kasar, termasuk kepada orang yang berkasar dengannya. Dan sebab itu antara salah satu nama Allah Halimun. Jadi Al-Halim tu daripada ilmu. Apa maksud sifat Halim yang ada pada Allah? Iaitu Allah menahan daripada mengazab manusia yang melakukan dosa dan layak diazab. Tapi Allah tahan. Allah boleh nak turunkan azab kepada mereka yang kufur, yang syirik, setiap hari 24 jam, berpuluh tahun. Bila-bila masa Allah boleh turunkan azab. Tapi Allah tak turun, Allah tahan. Tahan itu dipanggil Halimun. Maka sifat ibadur rahman juga, sebab Quran tu daripada Allah, maka bila kita tadabbur Al-Quran, kita bersifat dengan Al-Quran, kita kena tempias sifat Allah. Kalau Allah boleh tahan hamba-hambanya yang kufur dan syirik kepadanya, Allah tidak turunkan azab, maka kita juga mesti ada sifat al-hilmu, iaitu bila orang buat jahat pada kita, orang maki kita, orang bodoh bercakap dengan kita, qalu salama, sikap kita tidak membalas kejahatan orang. Bahkan bukan bagi salam, qalu salama bukan bagi salam, tapi kita sama ada kita beredar ataupun kita berkata-kata yang tak menyakitkan hatinya. Saya minta diri dulu, saya ada hal. Jangan kita kata saya duduk dengan kamu ni buang masa je. Lebih baik aku berzikir. Ayat tu isinya bagus, tapi menyakitkan hati orang. Itu bukan salamah. Jadi nak bentuk sifat tu bukan senang. Tambah-tambah kepada orang yang buat jahat pada kita. Orang maki, orang kata kita bodoh, orang label kita macam-macam. Tapi kita masih nak berkawan dengan dia, masih nak bergaul dengan dia. Itu yang sangat sukar. Okey. Kita masuk sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Sifat pertama tawaduk, kita dah. Yang kedua al-hilmu, lemah lembut dan tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Sifat yang ketiga at-tahajjud. Tahajud ialah solat malam. Allah kata wallazina, dan orang-orang yang yabituna, mereka
Bata yabitu. Bata yabitu. Apa makna bata? Bata makna berada di waktu malam. Bata ataupun yabitu fi'il mudhari' berada di waktu malam. Sebab itulah salah satu perkara wajib haji ialah mabit. Mabit itu daripada perkataan bata yabitu. Kalau saya tukar ya kepada mim jadi mabit. Jadi mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, maksudnya apa? Bukan tidur, tapi berada di waktu malam. Jadi sifat ibadur rahman yang ketiga ialah bila waktu malam apa mereka buat? Adakah mereka tidur? Tak, mereka berada di waktu malam li rabbihim. Li rabbihim kerana Rabb pencipta mereka. Kerana pencipta mereka sujada. Sujada makna dalam keadaan sujud, wa qiyaman dan berdiri. Maksud apa ni? Mereka berada di waktu malam, apa mereka buat? Solat. Tapi Allah tak sebut solat. Allah sebut dua perkataan je. Sujud dan qiyam. Sebenarnya maksudnya ialah solat. Allah nak bagi tahu sifat ibadur rahman yang ketiga ialah solat tahajud. Tapi Allah tak guna perkataan solat. Allah guna perkataan sujud dan qiyam. Ataupun sujadan wa qiyaman. Kenapa? Sebab dalam solat ni bukan berbeza antara perkataan, perbuatan berbeza. Perbuatan solat yang paling utama apa dia? Perbuatan solat yang paling utama. Sujud kan? Sebab sujud menunjukkan kedudukan manusia paling hina di hadapan Allah. Kita tak pernah sujud pada manusia, rokok pun tak pernah. Muka yang suci kita letak di tempat kaki. Kadang-kadang tempat kaki itu semua orang pijak dan kotor. Tapi demi kerana Tuhan saja kita sujud. Sebab itulah sujud adalah perbuatan yang paling mulia di dalam solat. Bahkan Nabi kata, kedudukan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya bukan berdiri, bukan rukuk, tapi ketika sujud. Maka Allah sebut satu perbuatan dalam solat yang paling mulia iaitu sujud. Kemudian kiaman kenapa pula Allah sebut? Kenapa tak sebut rukuk? Kenapa tak sebut i'tidal? Kenapa tak sebut duduk antara dua sujud? Kata ulama, qiyam adalah antara amalan dalam solat yang terbaik selepas sujud. Ataupun ada ulama mengatakan kalau dari segi perbuatan sujud yang terbaik. Dari segi perbuatan sujud yang terbaik. Tapi dari segi bacaan qiyam yang terbaik. Kenapa? Sebab waktu qiyam kita baca ayat Al-Quran, iaitu ayat yang terbaik. Adapun sujud tak boleh baca Al-Quran. Kecuali kita baca niat daripada Al-Quran, niat nak baca doa. Tapi kalau saja-saja nak baca Al-Quran ketika sujud, tak boleh, dilarang. Okey, jadi sujud perbuatan yang paling mulia dalam solat. Qiyam bacaan yang paling hebat, yang paling baik ketika tengah solat, iaitu baca Al-Quran. Dan kita tak baca Quran kecuali ketika qiyam sahaja. Jadi Allah sebut dua ni, sujadan wa qiyaman, menunjukkan dua perbuatan ini antara yang terpenting di dalam solat.
Sebab itulah bila kita berdiri, kalau boleh berdirilah lama. Bacalah ayat Quran sepanjang yang mungkin. Kalau tak mampu ataupun tak hafal, buka Al-Quran kat depan, bacalah 2 page ke ataupun 1 page ke 1 rakaat. Biarlah berdiri kita tu lama dan ayat yang kita baca pun lebih panjang. Begitu juga bila sujud, kalau boleh sujud tu biarlah lama. Bahkan Nabi galakkan kita perbanyakkan doa ketika sujud. Okey. Jadi di sini kenapa Allah sebut sifat ibadur rahman solat malam? Kenapa Allah tak sebut solat siang hari? Solat apa ni, subuh ke zuhur ke? Kenapa? Sebab ini rahsia dia, hikmah dia. Sebab Allah tahu manusia akan menjadi lebih ikhlas bila dia melakukan ibadat di waktu orang tak ada. Ini nilai ibadur rahman. Nilai ibadur rahman ialah ikhlas. Sebab tu Allah sebut yang pertama, mereka berada di waktu malam li rabbihim. Li rabbihim ni menunjukkan ikhlas. Allah sebut ikhlas dulu, baru sebut solat. Bukan solat dulu baru ikhlas. Kalau solat dulu macam ni, wallazina yabituna sujjadan li rabbihim. Jadi seolah ikhlas tu tak penting, nombor 2, nombor 3. Tak. Allah nak begitu dalam ibadat solat kamu, sujud kamu, ke qiyam kamu, yang paling penting li rabbihim, betul-betul kerana Tuhan. Ikhlas. Dan tidak ada waktu yang paling ikhlas melainkan waktu malam. Kenapa? Sebab orang tidur, orang tak tahu. Lagi orang tak tahu, lagi ikhlas ibadat kita. Jadi di sini juga Allah nak beritahu ibadur rahman kena ada amalannya, sama ada solat ke sedekahnya yang orang tak tahu, kena ada. Ramai orang buat ibadat secara terbuka, solat jemaah, solat raya, sedekah, tapi yang secara rahsia ataupun secara sembunyi tak ada. Itu bahaya tu. Bahaya. Sebab tu ada salafus salih mengatakan dia bermimpi dia jumpa seorang ulama yang telah meninggal. Jadi dia bertanya dalam mimpi dia kepada ulama yang telah meninggal, apa yang telah memberi manfaat kepada kamu sepanjang kamu berada dalam kubur? Jawab ulama ni, apa yang aku mengajar tu tak ada, tak memberi manfaat. Yang aku pergi haji, umrah apa, yang aku tulis buku tak ada, tak memberi manfaat. Kecuali rukaiat allati raka'tuha fil lail, kecuali beberapa rakaat yang aku solat di waktu malam. Subhanallah. Kenapa ni? Sebab waktu malam itulah ibadat yang paling ikhlas. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semua pelajar-pelajar, setiap kita wajib ada amalan rahsia. Dan rahsia ni bukan bermusim. Sampai satu masa kita cerita juga pada orang, tak, rahsia sampai ke mati. Orang tak tahu ibadat kita, sedekah kita, solat malam kita, tak ada siapa tahu. Dan amat malang, berapa ramai yang solat malam, tapi akhirnya orang tahu juga. Sama ada dia beritahu ataupun orang tanya, dia pun menjawab. Ini benda yang paling susah. Sebab tu saya ulang, Allah sengaja sebut ciri-ciri utama ibadur rahman ialah di waktu malam. Sebab Allah nak tekankan apa? Keikhlasan. Dan Allah pun suruh, Allah perintah kepada makhluk yang paling mulia, iaitu Nabi kita SAW, supaya wajib bagi Nabi bangun malam. Bagi Nabi wajib bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kemudian Allah bagi tahu apa sebab kena malam. Apa sebab kena malam? Satu, tak diikhlaskan. Satu, ikhlas, lebih ikhlas. Yang kedua, sebab apa? Innana syi'atal layli
hiya asyaddu wat'an. Wa aqumu qila. Sesungguhnya Allah beritahu kenapa kena ibadat waktu malam selain pada ikhlas, iaitu inna syi'atal lail, kerana waktu malam itu ialah hiya asyaddu wat'an. Satu, asyaddu wat'an, sangat berkesan dalam hati. Asyaddu wat'an makna dia, kita baca Quran ke, kita zikir ke, dalam keadaan jiwa kita kosong daripada dunia, dalam keadaan kita tidak ada gangguan daripada orang ramai, daripada bising, daripada keluarga, maka ia lebih terkesan di hati. Satu, lebih terkesan di hati. Cuba kita bangun awal 4:30 ke, kemudian buka Quran kat depan, baca. Apatah lagi kalau kita baca dulu terjemahan, baru kita baca ayat, lain beza dia. Baca 2 page pun kita tak rasa lama. Tapi kalau siang hari, dalam keadaan sibuk dengan urusan dunia, kepala kita penuh dengan dunia, imam baca 1 page, kita dah kecoh. Kita dah resah. Sebab apa? Dia tidak ada asyaddu wata'an. Kemudian yang kedua, wa aqwamu qila. Lebih mana aqwamu qila, mana qila, kata-kata ayat Al-Quran itu lebih tepat. Mana kita baca dengan makhrajnya, sebab kita boleh dengar sendiri dan tak ada siapa yang mengganggu. Berbeza dengan kita baca siang hari, kadang-kadang kita rasa dah betul tapi tak betul. Kadang-kadang kita nak tahu betul ke tak betul, tak boleh. Sebab apa? Ada gangguan, bunyi bising dan sebagainya. Jadi kalau Allah sendiri bagi tahu waktu malam ada kelebihan, paling ikhlas, paling terkesan, paling tepat sebutannya. Kenapa kita yang mengaku ibadur Rahman, kita masih tak nak bangun malam? Kita masih malas untuk solat bertahajud. Okey. Kemudian sifat yang keempat, al-khauf, takut. Akhlak dah bagus, tawaduk, rendah diri, tidak sombong. Kemudian al-hilmu, orang buat jahat, orang bodoh cakap pun dia tetap tenang, tak melenting, tak marah. Kemudian malam pula bangun malam bertahajud. Tapi sifat yang keempat masih takut. Wallazina, dan orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif. Isrif mana? Jauhkan. Jauhkan anna, dari azab jahannam. Azab jahannam. Jauhkan dari kami azab jahannam. Azab penyiksaan. Jahannam makna dia gelap dan dalam. Jadi Allah nak beritahu neraka ni bukan setakat dia api, tapi dia api jahannam, iaitu satu gelap, dibakar dan gelap, tak nampak apa-apa. Yang kedua, dalam. Apa maksud dalam? Dia tak mungkin dapat keluar sebab dalam. Kita kalau jatuh dalam perigi yang dalam dan tak ada siapa tolong, kita tak akan dapat keluar sampai bila-bila. Itu baru perigi, ini api yang panas, kemudian gelap pula dan dalam. Jadi orang beriman, ibadur Rahman, walaupun akhlak dah cantik, tidak sombong, dah solat malam, tapi tetap masih takut pada azab Allah. Saya ulang, orang beriman semakin dia beribadat,
bukan semakin dia seronok, bukan semakin dia syok sendiri, bukan semakin dia puas. Tak, semakin dia takut. Takut, kenapa dia takut? Soalannya kenapa dia takut? Dia dah solat malam. Yang sepatut takut ni yang tak bangun malam. Yang sepatut takut ni yang solat subuh lambat. Ini dah akhlak dah cantik, kemudian solat malam pula, tiba-tiba masih takut. Sebab itulah fitrah semula jadi manusia, orang tu semakin baik, semakin beriman, semakin dia risau tentang amalannya diterima ataupun tak. Analoginya, budak-budak pelajar-pelajar yang cemerlang. Bila dah study betul-betul, kemudian bila exam dia jawab betul-betul, dan percubaan pun dapat keputusan cemerlang. Tapi bila nak tunggu result yang sebenar, hati dia masih risau. Dia tak yakin. Sebab apa? Sebab dia pelajar cemerlang. Semakin dia cemerlang, semakin dia risau. Ada pun pelajar yang tak cemerlang, yang tak study, jawab periksa pun tak boleh, bila nak tengok result, selamba je. Sebab apa? Sebab dia bukan target pun nak dapat kecemerlangan tu. Jadi orang beriman dia nak yang terbaik. Bila nak terbaik dia risau, takut tak tercapai yang terbaik itu. Jadi hasil tahajud bukan melahirkan rasa puas, bukan melahirkan rasa suka dan seronok, tak. Melahirkan rasa takut. Ini sifat orang beriman. Takut pada apa? Azab Jahannam. Kenapa ni? Kenapa takut pada azab Jahannam? Inna azabaha, kerana sesungguhnya azabnya, azab neraka Jahannam itu kana gharama, adalah gharama. Gharama ni dia boleh jadi makna dia tidak berpisah. Yulazimuhu. Maksudnya tak berpisah. Kemudian satu lagi makna dia bahasa Melayu lah, kosong dari kebaikan. Gharama yang kedua makna kosong daripada kebaikan. Apa maksudnya? Mana api ni sedikit pun tak akan memberi kebaikan padanya. Contohlah, contoh satu hari api ni padam kan? Tak ada. Jadi gharama pertama, yulazimuhu, api Jahannam ni sentiasa yulazimu bersamanya. Tak akan berpisah walaupun satu saat. Siapa yang terbakar kat dunia, api kat dunia akhirnya berpisah dengannya. Bila tu? Bila api tu padam ataupun bila dia mati. Terpisah. Tapi api di akhirat besok, api tak padam, dia pun tak mati. Dan dia tak akan berpisah. Inilah sifat ibadur Rahman. Sangat-sangat takut pada azab neraka Jahannam. Bila takut mereka buat apa? Mereka bersolat tahajud. Bukan takut sampai tak buat apa-apa. Bila solat tahajud, dia takut juga, dia baca pula doa. Ini doa, kita disarankan hafal doa ni. Mula daripada Rabbana. Mula daripada Rabbana. Rabbana sarif anna azab Jahannam. Mula daripada Rabbana sampai akhir. Kita boleh baca ketika tahiyat akhir. Boleh baca lepas solat. Rabbana sarif anna azab Jahannam inna azabaha kana gharama. Jadi muhasabah untuk diri kita,
Kita biasa lepas solat, kita rasa macam happy je, okey je. Tak ada rasa takut. Itu baru solat fardu. Solat malam tak pun. Ini yang rasa takut ni, setelah solat sunat, solat malam. Setelah solat sunat, solat malam. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, afdalus salati ba'dal maktubah salatu al-lail. Kelebihan solat malam juga ialah Nabi kata, solat yang terbaik selepas solat 5 waktu, solat malam. Contohnya, antara solat witir dengan solat duha, mana lebih baik? Solat malam. Antara solat sunat fajar dengan solat malam, mana lebih baik? Solat malam. Antara solat sunat 12 rakaat dengan solat malam, mana lebih baik? Solat malam. Okey? Dan kita tengok lagi beberapa ayat yang menunjukkan sifat orang beriman, bila buat ibadat, dia menjadi takut, bukan menjadi seronok, bukan suka. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 60. Surah Al-Mu'minun ayat 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Kemudian lepas tu, nombor 1. Wallazina ya'tuna ma ataw qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Okey, tengok Allah nak gambarkan orang beriman. Bila buat ibadat, apa sikap, apa keadaannya selepas melakukan ibadat. Wallazina yu'tuna, dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberi. Memberi apa yang mereka telah beri. Allah sebut ini sifat sifat orang beriman yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Mereka beriman, sebelumnya Allah dah sebut, mereka beriman kepada Allah, mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka sentiasa takut pada Allah, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Lepas tu sambungan, mereka sedekah lagi apa yang mereka telah sedekahkan. Lepas mereka sedekah, lepas mereka beriman, lepas mereka beriman dengan ayat Allah, apa sikap mereka? Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka rasa takut, gementar, risau. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya mereka kepada Tuhan mereka, mereka akan kembali. Bila balik pada Tuhan mereka, mereka nak bawa amalan ni. Mereka takut amalan mereka tak diterima. Mereka takut amalan tak diterima. Salah satu sebab tak diterima ialah sebab amalan itu dilakukan riak ataupun secara terbuka. Sebab tu saya sebut tadi, ulama mengatakan orang beriman ataupun ibadur rahmah mesti ada amalannya yang secara rahsia. Solat malam, sedekah ke, yang orang tak ada siapa tahu. Suami dia tak tahu, isteri dia tak tahu, anak dia tak tahu, sampai mati kena ada. Itu adalah asas amalan kita diterima. Okey. Kemudian jadi saya nak cuba kita kaitkan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Boleh kata hampir semua orang lepas solat tak nampak rasa takut, tak nampak rasa risau. Lepas bulan Ramadan, lepas habis puasa bulan Ramadan, tak nampak takut amalan dia tak diterima. Yang nampak ialah apa dia? Seronok hari raya sampai buat dosa pula. Ya Allah,
jauh sekali daripada sifat ibadur rahman. Dan saya nak sebut juga, ada setengah masyarakat kita bila pergi haji kan, sebelum pergi haji dah buat, sebelum pergi haji dah buat makan, dah seronok dah. Saya pun tak tahu. Pertama, bukan sunnah Nabi pun. Kita buat makan untuk memberitahu orang kita pergi haji. Bukan sunnah Nabi. Yang kedua, bila kita buat makan untuk beritahu orang, kenapa nak beritahu? Ni, orang beriman, lepas buat ibadat pun takut tak diterima. Ini belum buat haji lagi dah nak beritahu orang. Pelik tak? Belum buat haji lagi, dah nak beritahu orang. Seronok pula. Saya pun tak faham. Kadang-kadang balik haji pula buat makan lagi. Seronok sebab selamat mengerjakan haji. Haji kamu selamat, badan kamu selamat, tapi haji kamu belum tentu diterima oleh Allah. Jadi jangan seronok. Saya risau pada diri saya. Bila lepas ibadat, seronok. Lepas puasa, seronok. Lepas umrah, seronok. Saya risau. Maka saya juga risau kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berseronok lepas buat haji. Sebab tak ada asas. Tak ada sebab untuk kita seronok. Saya bagi analogi lah. Orang lepas exam, tiba-tiba seronok, ada masalah. Dia sepatut seronok lepas dapat result, bukan lepas exam. Kita sekarang belum dapat result lagi, amalan diterima ataupun tak. Lepas balik haji, dah dapat tak wahyu daripada Allah? Amalan kita diterima? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa nak seronok? Kenapa nak beritahu orang? Kenapa nak beritahu? Bila kita patut seronok? Bila dapat result dia. Bila kita mati, Allah dah tunjuk tempat kita di syurga. Itulah tanda-tanda ataupun bukti, insya-Allah amalan kita diterima. Baru kita layak berseronok ketika itu. Ini panduan daripada Al-Quran. Kalau kita belajar sifat ibadur rahman, praktiskan. Lepas ni, sebelum ibadat dan selepas ibadat, jangan seronok. Sentiasa risau. Dan kita tahu kan bagaimana sahabat Nabi yang hebat, yang dijamin masuk syurga, tapi mereka masih risau masa depan mereka di akhirat. Antaranya Abu Bakar. Abu Bakar dia kata, kalau kaki aku sebelah ke syurga, sebelah lagi belum masuk, aku masih risau. Yang satu lagi adakah boleh masuk juga. Itulah begitu takutnya. Umar radhiyallahu anhu, dia masih risau. Walaupun Nabi dah jamin dia ahli syurga, duduk tempat syurga yang tertinggi. Tapi dia, bila Nabi bagi nama senarai orang munafik kepada Huzaifah, dia tanya ada tak nama dia. Tengok, risau takut dia termasuk golongan munafik, sampai dia pergi tanya nama dia. Ya Allah, jauhnya beza kita dengan mereka. Kita ni rasanya memang ada sifat munafik pun. Tapi kadang-kadang kita tak risau bahaya amalan kita kemungkinan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian Allah puji, ulaika, mereka inilah. Siapa ni? Yang beriman kepada Allah, yang tidak syirik, yang bersedekah, yang solat malam, tapi masih takut. Takut pada azab Allah. Takut amalan tak diterima. Allah iktiraf. Allah kata itulah yusari'una fil khairat. Golongan inilah yang betul-betul berlomba untuk buat kebaikan. Bukan berlomba buat kebaikan kemudian buat majlis kenduri. Tak. Yang betul-betul berlomba buat kebaikan ialah berlomba buat kebaikan, lepas tu takut. Lepas tu baca doa Rabbana sarif anna azab jahannam. Dan wahum laha sabiqun, dan mereka inilah yang mendahului orang lain. Pertama, dia berlomba buat kebaikan. Yang kedua, dia yang nombor satu, nombor dua. Sebagaimana berlaku perlombaan antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar sentiasa berebut untuk buat kebaikan. Dan akhirnya Abu Bakar sabiqun. Semoga Allah masukkan kita dalam golongan ibadur rahman. Okey. Kemudian Allah beritahu lagi kepada siapa ni? Ibadur Rahman yang dah cantik akhlak dia, ibadat malam pun cantik. Allah beritahu lagi.
ingatlah, jangan kamu short sendiri. Sebab kamu belum jamin selamat daripada azab neraka. Azab neraka sifat pertama gharama. Dia tak akan berpisah daripada kamu walaupun satu saat. Yang kedua, innaha, sesungguhnya saat ia, neraka jahanam, saat seburuk-buruk. Mustaqirra. Mustaqirra apa dia? Tempat tinggal. Neraka jahanam ni Allah bagi tahu seburuk-buruk tempat tinggal. Dan wa muqama, apa beza? Mustaqirra tempat tinggal, muqama tempat tinggal yang kekal. Kalau tempat tinggal mungkin tak kekal, 1000 tahun dia keluar. Tak, Allah bagi tahu muqama, tempat yang kekal. Sekali-kala kita tengoklah YouTube, tengoklah video bagaimana api yang rasanya yang terbaru berlaku di Beirut. Ada satu tempat tu terbakar kan. Bila kita tengok api tu marak dan besar, kita bayangkan neraka. Kita kalau api kat dunia marak macam tu, jangan duduk dalam api, duduk dekat pun kita dah cabut lari, tak tahan. Tapi bayangkan dalam neraka, duduk kat dalam, gelap dalam dan tak akan berpisah. Kemudian Allah kata itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Maknanya apa? Tidak ada yang lebih teruk, tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Jadi kalau kita tengok orang terbakar, kita dah kesian, terbakar hangus, mati hangus. Tapi ingatlah di akhirat besok, dia terbakar hangus tapi tak mati. Dia terus kekal, ditukar kulit yang baru, ditukar body yang baru dan dibakar. Kemudian hangus, masak, ditukar lagi berkali-kali, tak tahulah. Dalam satu hari berapa ratus kali ditukar dan maqamah, kekal. Jadi orang beriman, ibadur rahman, lepas salat kena baca doa ni. Rabbana srif anna azab jahannam. Lepas pergi umrah, lepas pergi haji kena baca doa ni. Lepas sedekah pada orang kena baca doa ni. Lepas pergi berdakwah kena baca doa ni. Sebab kita tak tahu amalan kita diterima ataupun tidak. Okey. Sifat yang keempat, sifat yang kelima. Sifat yang kelima ialah tarku al-israf wal-iqtar. Meninggalkan boros. Dan al-iqtar, meninggalkan kedekut. Dua sifat tercela. Dua sifat tercela yang tak patut ada pada ibadur rahman. Apa dia? Allah kata wallazina, dan orang-orang yang apabila anfaqu, mereka infak, lam yusrifu, tidak mereka yusrifu, boros, walam yaqturu, yusrifu israf, tidak, dia meninggalkan boros, walam yaqturu al-iqtar, dan tidak mereka kedekut. Bahkan Allah kata apa? Allah tegaskan. Habis macam mana? Boros pun tak, kedekut pun tak. Allah kata wa kana baina zalik, dan adalah dia orang beriman ibadur rahman baina zalik, di antara zalik, demikian itu, di antara dua ni, di antara israf, boros, dan kedekut. Orang beriman qawama, tengah-tengah, pertengahan. Qawama, pertengahan. Tengok kadang-kadang orang salat malam tapi ada sifat ni boros, mana dia belum ibadur rahman. Kadang-kadang orang tak boros dah, tak kedekut tapi tak salat malam, belum. Makna package ibadur rahman package.
Okey. Apa maksud boros? Apa maksud boros? Sebab itulah ulama mengatakan Nabi dan para sahabat bila mereka makan, mereka bukan makan kerana sedap. Bukan makan untuk sedap, bukan makan untuk seronok. Mereka makan hanya untuk sihatkan badan, untuk beribadat. Dan kalau mereka pakai pakaian, mereka pakai baju bukan untuk cantik. Bukan untuk beritahu pada orang dia pakai baju branded, tak. Nabi dan para sahabat bila pakai baju hanya untuk menutup daripada panas matahari ataupun kesejukan dan nak menutup aurat, itu saja. Makna apa tu? Baju yang paling-paling sederhana. Dia tak akan pakai baju yang mahal. Dia tak akan makan makanan yang mahal. Kenapa? Sebab ulama ditanya, apa makna boros? Ataupun apa yang dimaksudkan tidak boros? Tidak boros ialah kita makan sekadar untuk kenyang dan beribadat. Maknanya kalau makan lebih pada tu, dah masuk boros. Kita pakai baju sekadar untuk tutup aurat, untuk lindungi daripada panas ataupun sejuk. Kalau beli baju, pakai baju lebih daripada tujuan itu, maka itu adalah boros. Contohlah, kita boleh pakai baju tutup aurat dengan harga RM50, tapi kita beli sampai baju harga RM500, itu boros. Beg tangan kan? Untuk letak apa? Untuk letak telefon, untuk letak duit kan? Boleh cukup dengan harga 50 ke 100, tapi kita beli dengan harga 1000. Ada yang beli sampai 5000, dia bukan ibadur rahman. Dia bukan ibadur rahman. Kalau alasan supaya tahan lama, maka sebenarnya tak perlulah sampai 1000, tak perlu sampai 5000. Sama juga kasut, kasut. Dia boros bila dia pakai, dia beli yang lebih daripada keperluan. Kasut beli untuk tutup kaki, untuk alas kaki, jadi tak perlu harga sampai 500, sampai 1000, sampai 2000, tak perlu. Okey? Dan kata Umar Ibn Khattab, boleh tulis, catat. Kata Umar Ibn Khattab, cukuplah boros itu ialah bila seseorang itu teringin untuk membeli sesuatu, maka terus dia membeli. Maka itu adalah boros. Tengok je, teringin nak beli. Dia bukan perlu pun, tapi dia beli walaupun bukan keperluan. Itu juga bermaksud boros. Kadang-kadang beli barang antik kan, kadang-kadang beli perhiasan, bukan satu keperluan, maka itu juga termasuk boros. Kadang-kadang beli telefon, dia perlukan telefon untuk berhubung, untuk WhatsApp dan sebagainya. Cukup dengan satu, tapi dia beli sampai 2 tanpa ada keperluan, boros. Dia bukan ibadur rahman. Kereta kan, kereta cukup 1 ataupun 2 saja, tapi dia beli sampai 3, 4, boros. Okey? Sebab tu kita tengok Sayyidina Umar, bila dia menjadi khalifah Amirul Mukminin, dia pakai baju pun bertampal. Kita bukan nak pakai macam tu. Kita rasanya taklah sampai tahap Umar kan. Tapi nak begitu, mereka ni tidak boros. Sampai tahap, selagi boleh pakai, selagi boleh tampal, mereka tampal dan pakai. Nabi dalam satu hadis sahih, ada bekas makanan Nabi pecah. Tidak boros, Nabi buat apa? Nabi tampal bekas tu dan Nabi guna. Ya Allah. Mana selagi boleh pakai, Nabi baiki, Nabi tampal, Nabi pakai. Tapi berapa ramai, berapa banyak yang mangkuk pinggang pakaian tak dipakai, duduk dalam almari, almari kaca, almari pakaian, almari mangkuk pinggang, bertahun-tahun tak dipakai, berdebu. Itu termasuk dalam boros. Bolehkah? Inilah tadabbur. Inilah tadabbur. Bukan setakat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak. Biarlah bil tadabbur tu terus masuk ke hati. Dan lepas ni kita bertindak. Lepas ni kita usaha
untuk menjadi sifat ibadur rahman. Buat apa harta banyak? Buat apa kita boros kalau Allah tak suka pada kita? Dan lagi banyak kita akan disoal di akhirat besok. Buat apa? Orang kata cari penyakit. Okey. Sifat yang kelima. Okey, soalan kalau kita belanja untuk kebaikan dengan kos yang besar. Jadi selagi ulama mengatakan selagi ia untuk kebaikan walaupun kosnya 100,000 itu tidak boros. Contohlah bina masjid kan 1/100,000 dan tidak ada bermewah-mewah, itu tak boros. Kadang-kadang kita buat masjid 1 juta, kos dia 1 juta, tak adalah perhiasan, tak ada mewah-mewah, sekadar untuk menampung jemaah yang ramai. Itu tidak boros. Jadi boros ni ialah bila kita membeli, kita mengguna apa yang lebih daripada keperluan. Okey. Cuba buka surah Al-Zariyat ayat 16. Pagi tadi beli kuih tak sedap. Sebab itulah bila nak beli kuih, fikir 3-4 kali. Memang nafsu. Memang nafsu. Kita dah jadi kebiasaan, tak rasa berdosa, tak rasa boros. Kenapa? Sebab benda ni berlaku setiap hari. Beli, tak makan, buang. Besok beli lagi, tak makan, buang. Masa nak beli nasi pun ambil banyak. Lepas tu tak habis, membazir. Besok berlaku lagi. Bila dah biasa berlaku, kita tak rasa itu dosa. Okey. Kita tengok apa yang Allah sediakan untuk ibadur rahman. Bila mereka ada sifat ni. Sifat solat tahajud malam, akhlak yang mulia, rendah diri, suka infak. Bila infak pula disembunyikan. Hasilnya di akhirat pada? Sebelum tu, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kemudian akhizina ma ata innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili cuba tengok Allah nak beritahu sifat ibadur rahman dan juga sifat orang yang bertakwa. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa balasannya di syurga ialah fi jannat, mereka masuk dalam syurga-syurga. Kemudian wa'uyun, dan mata air, sungai-sungai yang mengalir di bawah syurga mereka. Kemudian apa lagi nikmat? Akhizina, mereka sentiasa mengambil. Ma'atahum rabbuhum, apa yang Tuhan mereka bagi. Ya Allah, nikmat. Kalau kat dunia kena usaha, kena bekerja. Di akhirat besok ambil je. Allah bagi je. Jadi sebenarnya susah kat dunia ni sementara je. Lepas ni kita tak payah susah, tak payah bekerja, tak payah keluar cari makan. Allah bagi je. Dan kita, kerja kita ambil je. Kemudian Allah bagi tahu apa amalan mereka ni sehingga mereka dapat syurga dan dapat nikmat tanpa berusaha. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum ini, iaitu masa kat dunia, muhsinin, bersifat orang yang suka buat baik pada orang. Apa ihsan mereka ni? Pertama, ihsan mereka yang pertama ialah kepada Allah.
Ihsan ni ada dua. Buat baik ni ada dua. Satu ihsan kepada Allah, yang kedua ihsan kepada makhluk Allah. Jadi ihsan kepada Allah apa dah? Yang Jibril bertanya Nabi, apa makna ihsan? Nabi kata, kamu beribadat kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Kalau tak mampu rasa melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihat kamu. Jadi amalan muhsinin masa kat dunia ialah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur. Apa mereka buat? Yahja'un. Mereka solat malam. Inilah yabituna li rabbihim. Sama. Kemudian wabil ashar, dah solat malam dah. Dan solat malam pula banyak, tidur sikit je. Di hujung waktu malam tu, iaitu dekat-dekat subuh, dipanggil waktu sahur. Apa pula mereka buat setelah solat malam? Wabil ashari hum yastaghfirun. Lepas solat malam mereka istighfar. Kenapa? Takut Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, ampunlah dosaku. Walaupun aku dah solat 5 waktu, walaupun aku dah solat malam, tapi aku tak tahu adakah ikhlas, adakah diterima. Ampunlah dosa aku. Jadi ayat ini juga sama dengan ayat di atas. Orang beriman bila solat malam, bila buat apa saja ibadat, mesti ada rasa takut. Dan setelah takut, bacalah doa Rabbana srif anna azab jahannam, dan perbanyakkan istighfar. Lepas tu, apa ihsan mereka pula pada makhluk? Ini ihsan kepada Allah. Ihsan kepada makhluk ialah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tak meminta. Bukan nama harta dia, tapi sebenarnya Allah kata itu hak orang miskin. Makna apa tu? Ibadur Rahman sentiasa ada bahagian daripada harta dia untuk diagihkan kepada orang miskin yang meminta ataupun yang tak meminta setiap bulan. Jadi bukan senang untuk menjadi muhsinin, bukan senang untuk menjadi ibadur Rahman. Okey. Kemudian sifat yang keenam. Dia sifat keenam ni dalam ayat 68 ni ada 3 sifat. Ada 3 sifat. Pertama, al-bu'du anisyirki, jauh daripada syirik kepada Allah. Yang kedua, ijtinabul qatli, jauh daripada membunuh orang. Yang ketiga, an-nazahatu anizina, menjauhkan diri daripada zina. Jadi dalam satu ayat ni, ayat 68 ada 3 sifat. Tidak syirik, tidak membunuh dan tidak berzina. Tapi sebab masa dah habis, jadi 3 sifat dalam ayat 68 ni kita hurai akan datang, insya-Allah. Kita hurai dalam kelas yang akan datang. Sebenarnya ada semua 12 sifat ibadur Rahman. Di akhir surah Al-Furqan ada 12 semua. Kita setakat ni dah belajar 5. Okey, ada soalan ke? Baju-baju kerja, baju-baju batik sutra yang dipakai masa kerja tu, kasut-kasut kerja tu nak buat apa bila dah tak pakai? Masa beli dulu dikira boroslah, bila beli lebih daripada keperluan. Jadi nak buat apa sekarang? Kalau kita tak boleh pakai, kalau kita dah tak boleh pakai dan baju tu masih elok, infaklah kepada ramai lagi orang miskin. Bagi mereka ialah yang terbaik bagi yang baru. Tapi supaya mengelakkan daripada pembaziran, dan paling-paling kurang ada orang yang dapat menafaatkan pakaian kita yang masih elok tapi kita tak boleh pakai, infaklah. Carilah orang miskin. Kita ni sebenarnya bukan masalah tak ada orang miskin, tapi masalah kita yang tak nak mencari. Sebab apa tak nak mencari? Sebab kita tak cinta pada orang miskin. Sedangkan bagi orang beriman, wajib cinta pada orang miskin. Sebab Allah mencela orang yang tak suka orang miskin. Dan Nabi pun selalu mengajar kita baca doa supaya cinta pada orang miskin. Bila Nabi membaca doa untuk cinta pada orang miskin, maka cinta pada orang miskin adalah wajib.
Kenapa? Sebab Allah cinta pada orang miskin. Jadi tanda iman kita pada Allah, kena cinta siapa yang Allah cinta. Allah cinta ulama, kita kena cinta ulama. Allah cinta orang miskin, kita kena cinta orang miskin. Biasa kita cinta pada orang yang senang, orang yang sihat, orang yang berada, ustaz, ulama kan. Tapi jarang sekali kita cinta pada orang miskin. Apatah lagi kalau dia bukan saudara mara kita. Salah. Kalau kita cinta pada orang miskin, carilah, pergilah. Seminggu sekali ke, sebulan sekali, pergilah ziarah. Mana-mana kampung, pusinglah di Selangor ni. Kita pun dah pencen kan. Bawa duit sikit, bawa pakaian kita yang terpakai, bawa kasut, pergi. Mereka kadang-kadang kasut yang kita bagi tu, bagi mereka satu nikmat yang besar. Kasut-kasut sekolah anak kita kan. Mungkin bagi mereka, anak mereka tu dah 2 tahun pakai kasut yang sama. Berjalanlah, berjalan. Jangan pusing satu dunia, habiskan duit lagi, tapi tak sampai pada orang miskin. Sekarang giliran orang miskin untuk mendapat faedah daripada kita. Pusing satu kampung, bagilah duit dan bagilah pakaian kita yang terpakai. Wallahu a'lam. Kalau kita bagi reminder solat malam di WhatsApp atau Facebook itu okey tak? Kenapa nak bagi peringatan di WhatsApp? Tak payah, tak payah. Untuk siapa? Untuk orang. Kalau untuk orang tak payah. Bila kita bagi peringatan solat malam kepada orang, seolah kita nak beritahu, secara tak langsung kita nak beritahu, kita bangun malam. Jadi kamu pun kena bangun. Seolah macam tu. Tak, jangan. Jangan. Kita boleh berdakwah pada dia. Apa dia? Bagitahu kelebihan salat malam, bagitahu sifat ibadur rahman, tapi janganlah ingatkan waktu. Kadang-kadang ingatkan waktu tu mengganggu dia. Dan salat malam tidak wajib. Jangan kita buat kadang-kadang menjadi dosa pula kepada kita. Apa beza infak? Infak dengan sedekah sama. Kadang-kadang Allah guna perkataan yunfiqun. Kadang-kadang Allah guna perkataan yatasaddaqun. Dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin musamma atasaddaq. Kadang-kadang Allah guna yunfiqun, kadang-kadang guna atasaddaq. Jadi makna dia dari segi perkataan ada beza. Infak ni makna memberi segala kebaikan yang kita ada kepada orang yang memerlukan. Itu makna infak. Bazlul juhdi, bazlu al-mal, memberi apa-apa kebaikan yang kita ada kepada orang. Sedekah pula, makna dia sedekah membenarkan. Jadi apa yang kita bagi itu, harta ke, masa ke, ilmu, itu adalah sebagai bukti iman kita yang sebenar. Kita kata mengaku beriman kepada Allah, tapi Allah nak bukti. Apa bukti? Allah kata infakkan harta kamu. Bila kita infak, itulah sedekah. Perbuatan infak kita, sedekah membenarkan apa yang terpahat dalam hati kita. Kalau nak hantar ke sekolah, kalau nak hantar anak ke sekolah swasta yang ada belajar agama dan akademik yang bayaran murah, tak berdosa, tak berdosa. Kalau hantar anak ke sekolah agama yang yuran dia lebih mahal, tapi sebab ada subjek agama dan kita tengok hasil pun okey, tak salah. Tapi wallahu alam, pengalaman saya lah, kadang-kadang kalau mahal sangat dia tak menjadi. Sebab apa? Bila yuran tu mahal, sekolah pun standard, akhirnya budak-budak yang pergi tu budak orang kaya saja, dan akhirnya dia jadi sombong. Masing-masing berbangga dengan keluarga dia, dengan kereta bapak dia. Akhirnya budak tu tak menjadi tawadhu', rendah diri tak ada. Jadi kalau nak hantar ke sekolah agama yang berbayar, jangan sampai yuran tu mahal. Kadang-kadang sebulan tu 2,000, 3,000. Setahun sampai berbelah ribu. Wallahu a'lam. Kereta mewah dikira boros juga ke kalau niat kita untuk beli yang mahal sebab boleh tahan lama? Kalau kereta mewah betul-betul boleh tahan lama dan kita beli pula tak ada niat riak, tak ada niat sombong, dan kita boleh bergaul dengan semua orang, walaupun orang tu ada kereta kancil, kita boleh bergaul dengan orang miskin walaupun kereta, itu tak ada masalah. Bahkan ada ulama mengatakan kita beli kereta mewah bukan kerana sombong, tapi sebab nak rasa nikmat Allah,
dan juga supaya ia lebih tahan, maka termasuk dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau, maka ceritalah pada orang. Kata ulama, cerita tu ialah apa dia? Kita menggunakan duit yang Allah bagi pada kita dan kita beli barang yang elok sikit. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Tapi jangan ada riak, jangan sombong. Berapa ramai yang ada kereta mewah tak nak berkawan dengan orang yang berkereta kancil. Pergi masjid tak nak duduk sebelah orang miskin. Itu tak boleh. Orang pandai hina orang miskin, dia lebih malas. Orang pandai hina pada orang miskin, dia lebih malas. Kalau kita sayang pada orang miskin dan mereka tu malas, kita wajib dekat pada dia. Wajib kita hilangkan sifat malas kalau kita sayang. Tapi kalau kita kata ni pemalas, kita pun jauhkan diri. Kita dengan dia lebih kurang. Dia malas bekerja, kita malas membaiki dia. Al-Kahfi, simpanan pelaburan untuk masa depan anak-anak. Keluarga boleh ke? Dikira kedekut ke? Ya, tak salah menyimpan. Ada sahabat menyimpan. Bahkan bila ada sahabat nak sedekahkan semua harta dia, Nabi kata jangan. Jangan. Sebab daripada kamu meninggalkan anak kamu miskin meminta-minta, lebih baik kamu tinggalkan harta supaya anak kamu tidak miskin dan tidak meminta. Tapi janganlah kita simpan harta pada anak tu sampai tahap kita macam tak yakin pada Allah. Sampai tahap kita macam tak yakin rezeki anak kita Allah dah tetapkan. Sampai tahap anak kita jadi malas pula. Sebab apa? Sebab mak bapak dah simpan harta, dah ada jaminan. Jangan sampai ke situ. Biarlah kita simpan harta, tapi anak kita tetap beriman kepada Allah. Anak kita tetap berusaha. Anak kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kahfi ayat 1.3 dan 1.4 adakah berkaitan dengan sifat ibadur Rahman? Dia sebenar bila Allah sebut sifat ibadur Rahman dalam surah Al-Kahfi, maka dia juga merangkumi sifat orang bertakwa. Sifat al-mu'minun yang Allah sebut dalam surah al-mu'minun daripada ayat 1 kan. Qad aflahal mu'minun allazi, samalah tu, lebih kurang. Sebab Quran ni daripada Tuhan yang satu dan matlamatnya pun adalah satu. Jadi ayat Kahfi 103, 104 juga boleh disebut, dikatakan sebagai sifat ibadur Rahman. Satu family ada handphone. Kalau itu satu keperluan, tidak boros. Tapi kalau satu itu lebih pada keperluan dan disalahgunakan, dia mungkin boros dan mungkin membazir dan mungkin berdosa sebab salah guna. Okey, dah? Cukup ah? Kelas akan datang besok insya-Allah. Kita ada tadabbur surah Ibrahim, tapi sebab PKP kita dah berhenti lama. Ingat 3-4 bulan. Jadi kita akan sambung besok kelas tadabbur surah Ibrahim pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.